Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ayuni. Ustaz Kadir. Okey, semua pelajar boleh buka kamera ya. Yang mana boleh buka kamera, buka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan usrah kita pada petang ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada petang ini. Okay, Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, tanpa memanjangkan kalam, Ustazah serahkan majlis kita pada petang ini, usrah kita pada petang ini kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Kadir. Falitafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Ustazah Ayuni yang Ustaz kasihi semua murid-murid ahli usrah Seriti Darul Amirin Puncak Alam yang berbahagia semua ibu bapa. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah semua boleh nampak kelihatan ustaz dalam video ni insya-Allah. Boleh. Baik. Alhamdulillah kita sebenarnya kita perlu rasa gembira kerana kita masih lagi terpilih bersama-sama dalam usrah pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat belajar sesuatu dan kita rasa apa yang kita nak belajar ataupun apa yang kita dapat daripada usrah ni kita boleh dapat sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Baik. Pada kali ini ahli usrah yang ustaz kasih sekalian, saya diberi tajuk untuk berkongsi dengan ahli usrah semua pada kali ini iaitu berkaitan dengan taharah. Taharah iaitu apa yang maksud dengan taharah tu? Kan? Taharah itu bermaksud bersuci. Yang dimaksudkan dengan taharah, tapi biasa dah sinonim kita sebut tentang taharah. Kita dah faham dah, oh taharah tu apa dalam bahasa Arab sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan dalam bahasa Melayunya ialah bersuci. Baik, suci yang Ustaz nak kongsikan pada hari ini dalam bab fiqh lah. Yang dimaksudkan taharah ni dalam bab fiqh iaitu mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis daripada badan, pakaian dan juga tempat. Kalau dalam fiqh itulah maksud dia, iaitu bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis daripada badan dan juga pakaian dan juga tempat. Itu apa yang dimaksudkan dengan bersuci. Suci apa tu? Okey, baik. Suci juga dari sudut bahasa ialah bersih, iaitu bebas daripada sebarang kotoran, sama ada dari sudut bentuk hissi seperti najis ataupun bentuk maknawi seperti perkara-perkara yang boleh mengaitkan ataupun sifat-sifat keji. Mana kata suci lah yang dimaksudkan dengan taharah. Taharah tu suci dari sudut hissi, zahir, nampak najis tersebut ataupun benda tu tidak kelihatan dah najis pun, maka ianya perlu dari sudut suci yang dimaksudkan dari sudut bahasa. Adapun dari sudut syarak, ahli usrah yang ustaz kasih sekalian,
yang dimaksudkan dengan bersuci ialah perbuatan yang mengharuskan solat, yang membolehkan kita boleh solat lepas kita bersuci tersebut. Seumpamanya seperti kita melakukan wuduk kepada sesiapa yang belum lagi berwuduk. Kan? Kita biasa kan wuduk sebelum kita melakukan solat umpamanya. Itu makna kata kita kena berwuduk. Ataupun kita kena mandi. Bagi orang yang diwajibkan mandi, contohnya orang yang dah selesai daripada haid lah. Kan? Kena mandi yang dinamakan mandi wajib tersebut. Ataupun bagi laki-laki yang diwajibkan mandi tersebut. Maka itulah yang dimaksudkan dari sudut syaraknya, ianya membolehkan kita melakukan sesuatu ibadah. Iaitu seperti salat. Jadi mana kata antaranya tujuan kita nak kena bersuci ni, mengangkat hadas ni ialah kita nak buat apa? Antaranya kita nak solat satu, kemudian kita nak baca Quran, kita kena suci, kena berwuduk kan. Kemudian kita nak melakukan ibadah tawaf kalau kata pergi ke Mekah, ke haji dan sebagainya, maka kita kena itulah tujuannya kita bersuci tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Baqarah ayat 222, Allah kata innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Subhanallah. Allah suka kita ni kan, ahli usrah yang Ustaz sayang semua. Kita ni nak buat sesuatu benda yang Allah Subhanahu wa taala suka kan. Kita nak sayang, nak orang yang kita sayang tu kita buat supaya dia sayang pada kita. Macam mak ayah, ibu ayah kita lah kan. Kita tahu dia suka kita belajar, kita baca Quran, kita berkelakuan baik, berakhlak mulia, maka kita akan buat supaya kita nak ibu ayah kita suka. Begitulah, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kata Allah suka, ahli surah sekalian, Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, dia sucikan jiwa dia, dan juga wa yuhibbul mutatahhirin, iaitu menyucikan diri dia. Allah Subhanahu wa taala suka. Subhanallah. Ini Allah sebut dalam suratul Baqarah. Jadi ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, pada kali ini apa yang kita kongsikan tentang taharah ni, iaitu kebersihan ni, ada hikmahnya. Di sebalik apa yang telah diarahkan kepada kita sebagai umat muslim, umat mukmin, umat hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Ahli usrah sekalian, kerana ianya merupakan fitrah. Kerana fitrahnya manusia ni suka kepada kebersihan. Wanakid kan. Siapa kalau seseorang tersebut kotor, dalam keadaan tidak bersih dan sebagainya, dia dalam keadaan yang lusuh, kotor, siapa yang nak suka kan? Jadi nak ceritanya, Islam ni adalah agama yang fitrah, agama yang menjaga kebersihan tersebut. Cuma kita kata, Ustaz, saya jumpa ramai orang Islam tapi kotor. Itu dia tidak mengambil Islam secara sepenuhnya. Sedangkan Islam sendiri memang disuruh kepada kita ni jaga kebersihan, bersuci. Jadi fitrahnya kerana apa? Semua orang akan suka kepada orang yang bersih. Bayangkan, kita ni jaga kebersihan kan. Jaga kebersihan diri pun Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Jaga kebersihan tempat yang kita duduk pun agama Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menjaga kebersihan tersebut. Jadi ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, begitulah apa yang kita duk belajar, kita duk melaksanakan dalam seharian. Kita duk ambil wuduk untuk semayang zuhurnya, semayang asarnya, semayang maghrib, isyak dan sebagainya. Ini adalah perintahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita berwuduk seperti mana yang Nabi SAW melakukan wuduk tersebut. Kita berwuduk. Dalam kita berwuduk tersebut, kita akan membersihkan tubuh badan kita. Kita jaga kebersihan, maka ianya adalah merupakan fitrah, kesukaan kepada manusia lain, dan Allah Subhanahu Wa Taala pula suka. Subhanallah kan. Jadi kita kena laksanakan
sesungguh-sungguhnya, bukan sekadar kita kata wuduk kita jaga kan. Kita ambil taharah, kita tak faham konsep hikmah di sebaliknya. Kemudian kita tak jaga kebersihan tersebut. Tidak kan. Jadi daripada kita jaga taharah tersebut menyebabkan kita juga jaga kebersihan lain. Dan pensyariatan berkaitan dengan wuduk ini, ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, kita boleh buat, kita nak lakukan benda ni lah. Antaranya ialah kita nak semayang, kita nak solat, wajib kita kena berwuduk. Kita kena berwuduk. Tak sah sembahyang kalau kita tidak berwuduk. Kita tak ambil wuduk, kemudian kita pergi solat, maka tidak sah solat kita. Kemudian kita haram memegang Al-Quran, mushaf tu yang kitabullah, kalam Allah yang suci tersebut tanpa kita ada wuduk. Dan juga tidak sah juga kalau kita nak bertawaf dalam keadaan kita tidak berwuduk. Sebab dan juga itu kewajipan lah, wajib. Tapi Ustaz, macam mana Ustaz kalau saya nak sentiasa kekal dalam keadaan berwuduk sentiasa? Alhamdulillah, kita boleh. Kan? Ustaz, daripada pagi tadi ni, Ustaz, saya daripada kelas awal pagi tadi saya berwuduk Ustaz. Kemudian dah jatuh wuduk, kita nak ambil wuduk lagi. Dia nak memelihara wuduk. Alhamdulillah. Sunat. Bagus. Kita sentiasa dalam keadaan taharah berwuduk. InsyaAllah. Dan juga dalam kita nak beribadat, melakukan ibadat sunat juga pun, salat sunat pun kita wajib kita mengangkat hadas, iaitu berwuduk. Jadi Ustaz kira insya-Allah semua di kalangan kita ni dah pun belajar, dah ada praktikal tentang wuduk. Cuma pada petang ni kita ulang balik dan kita sebut tentang hikmah-hikmah yang ada, tujuannya dan pengertiannya supaya kita refresh balik, kita ingat. Oh, wuduk ni ambil, kalau istilah bahasa Melayu sebut ambil semayang lah, dan sebagainya. Maka kita kena jaga, pelihara, jaga elok-elok wuduk kita, taharah kita dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi saya semasa ke semasa kita akan belajar juga tentang bagaimana kita tentang wuduk taharah tersebut, kemudian juga berkaitan dengan mandi akan datanglah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama akan memahaminya, apa yang dimaksudkan dengan taharah, bersih, suci tersebut. Baik, Ustazah Yuni, saya serah kembali. Kalau sekiranya ada apa-apa yang Ustazah nak tambah untuk kita sebutkan lagi, insya-Allah boleh kita kongsi dalam usrah kita ni. Kalau ada yang nak cerita sikit ke, tambah ke pun boleh juga. Boleh Ustazah, silakan. Boleh Ustaz jelaskan perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Okey, terima kasih Ustazah Ayuni. Tengok Ustazah Ayuni tanya ataupun suruh minta tambah lah perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Okey, yang pertama, perkara yang boleh membatalkan wuduk ialah apabila kita mengeluarkan sesuatu daripada dubur kita. Sama ada kita kubur dan dubur, kencing ataupun berak. Kita keluar daripada kedua-dua ni, depan dan belakang, maka ianya boleh membatalkan wuduk. Sama ada najis, kencing ataupun berak, dan juga begitu juga dengan sama ada kita terkentut. Terkentut. Kalau sengaja kentut tu, lagi-lagilah batal. Ustaz, saya terkentut. Adakah batal Ustaz? Ya, batal juga wuduk tersebut. Dan juga yang keduanya ialah kita bersentuhan. Bersentuhan dengan orang yang bukan mahram kita. Orang perempuan lain, bukan keluarga kita, bukan mak ayah kita, bukan adik-beradik kita. Yang lain daripada itu, kita bersentuhan, maka ianya batal. Terbatalnya wuduk kita. Dan apa lagi Ustazah ini? Contoh yang lain. Itulah yang antara perkara yang boleh, ataupun benda-benda yang terkena najis-najis tadi. Yang kita sebut tentang najis. Najis-najis, terkena najis, ataupun ialah najis yang boleh membatalkan wuduk tersebut.
Adapun macam mana Ustazah? Ada lagi? Ustaz, kalau macam tangan kita dalam waktu kita berwuduk, tangan kita menyentuh kemaluan. Tu macam Ya, mana dia kira batal wuduk juga ke atau tak? iya betul. Antaranya tersentuh, dia ada bahagian-bahagian lah yang nak jelaskan kat sini dia, mana kata kemaluan kita, kalau kita sentuh pun juga ianya boleh membatalkan wuduk. Depan dan juga belakang. Cuma detail lagi lah, kalau bahagian dubur tu, dia bersentuhan yang bontot bahagian dia punya bontot dalam tu barulah dia batal. Cuma ada pun dari sudut kemaluan bahagian hadapan tu, maka terbatal juga wuduk tersebut. Okey, ada lagi Ustazah, ada lagi masa insya-Allah. Kalau nak cerita, tanya Ustaz, saya ada pengalaman Ustaz. Ustaz nak tanya, kalau korek hidung, korek telinga, membatalkan wuduk tak Ustaz? Okey, untuk korek telinga, korek hidung ni tak batal lah. Tidak membatalkan wuduk. Korek telinga, korek hidung tak batal wuduk. Okey, ada lagi? Wuduk ni Ustaz, kalau kita dah ambil wuduk Ustaz, tapi kita confuse. Ada kan berlaku kan, kita ambil wuduk, kemudian kita confuse. Ambil wuduk batal ke tidak batal? Batal ke tidak batal? Ni cara kaedah fiqhnya. Bila kita batal ke tidak batal ke tidak batal, maka kembali kepada asal, tidak batal. Kan? Maksudnya kembali pada asal lah, kita tak ada kentut, kita tak ada apa sepanjang-panjangnya. Tadi kita tak ada pun perasan kata kita ada kentut, kita ada apa-apa, mana kata ianya kembali pada asal, kita masih lagi berwuduk. Masih dalam keadaan berwuduk. Kalau kita was-was lah antara ya ke tidak, maka fiqh kita tetap pada yang asal tadi, selagi mana tak ada benda yang kita ingat kata memang ianya membatalkan, maka masih lagi kita dalam keadaan berwuduk. Tu kita, inilah cara kita nak urus keyakinan kita dalam bab wuduk tadi. Ada lagi? Ustaz, ada soalan tu, dia tak pasti daripada Azim ke ataupun Abiana. Kenapa mak ayah salam batal wuduk? Ya. Mak ayah kita tu bukan pertalian mahram tadi yang disebut tadi. Maka dia batal wuduk. Tapi dia sentuh bersalam, boleh salam. Tidak haram. Sebab dia dah berkahwin. Tapi bila sentuh dalam keadaan berwuduk, maka ianya membatalkan wuduk tersebut. Dia kena ambil wuduk lain lah. Itu antara benda yang bagus. Ustazah sebut, peringatkan, mana kata kita boleh tahulah ibu ayah kita yang dia salam dengan mak kita ataupun tersentuh, maka membatalkan wuduk. Kita tak. Kita dengan salam yang ibu ayah kita tak membatalkan wuduk. Ataupun macam ustaz dah berkahwin dengan isteri ustaz dan mak mentua ustaz, tu antara orang yang tidak terbatal wuduk. Subhanallah kan. Sampai bila-bila tak terbatal wuduk. Macam Ustazah Ayuni dengan ayah mertuanya contohnya. Macam kamu semua dengan mak ayah kamu, dengan nenek ataupun apa disebut dalam bahasa Terengganu, Ustazah Ayuni? Kalau Terengganu ni sebut ayah mentua tok cik. Ke apa? Maka ibu ayah kita tu tak terbatalnya wuduk mereka.
Okey, ini ya antara yang boleh Ustaz kongsikan pada petang ni. Kita mudah-mudahan kita ambil dua maksud pertama, suci dari sudut zahir, dan juga kita juga ambil juga pengertian yang baik dari sudut suci dari sudut batin, ataupun dari sudut sucinya maknawinya, bukan hanya sekadar yang zahir saja. Contohnya benda najis tu dah tak ada. Contohnya tai anjing dah terkena, kita nampak tadi, kita dah suci. Contoh ni dalam bab suci lah, taharah kan, kita suci, dah buang dah tai najis, Ustaz, dah okey lah. Tapi dari sudut syarak bukan begitu saja. Dia kena suci dari sudut maknawi juga. Dia nak kena basuh satu kali dengan air tanah, kemudian diulangi dengan air mutlak kan. Jadi itu baru yang kalau ikut kita suci ni dah bersih dah tu Ustaz kan. Kita dah buang dah kotoran dekat tubuh badan kita, tak ada dah kena najis anjing tadi. Tapi dari sudut maknawinya belum suci. Dan dari sudut bahasanya juga, kalau kita kita basuh tangan, basuh muka, dah suci dah, bersih dah. Tapi dari sudut maknawinya, taharah ni ialah kita suci dengan cara yang dimaksudkan dengan wuduk tersebut. Wuduk tersebut barulah dikira sebagai mengangkat hadas. Dimulai dengan niatnya, dia basuh muka, tangan, dia punya tangan hingga ke siku, dia punya kepala di bahagian hadapan ni, kemudian disunatkan telinga dan juga kaki. Itu yang dikira sebagai kita telah pun mengangkat hadas. Adapun kalau dari sudut mandi, wajib tersebut ialah daripada kepala sehinggalah ke hujung kaki kena basah. Itu yang dimaksudkan mandi wajib. Dan insya-Allah lah yang tahun 4, 5 dan 6 ini insya-Allah semasa kena fahamlah tentang mandi wajib. Dah belajar dah ni. Mandi wajib bagi yang haid, maka selesainya habis haid, maka dia kena mandi yang mengangkat hadas besar. Bagi yang lelaki yang aqil baligh, maka dia telah pun bermimpi dan keluarnya air mani, maka dia kena mandi mengangkat hadas besar. Ni pelajar-pelajar seriti dia kena faham, dia kena belajar. Sebab Ustaz pernah jumpa pelajar di sekolah menengah, bila ditanya tentang mandi wajib, bila dicerita tentang mandi wajib, dia tanya mandi wajib tu apa, sedangkan dia telah baligh. Dia tidak memahami tentang mimpi dan juga keluarnya air mani. Dia tak tahu kata kena mandi wajib. Jadi Ustaz suruh pergi mandi terus. Jadi sebab apa? Sebab tidak disebut oleh siapa-siapalah yang mengajar. Jadi tanggungjawab pada Ustaz dan guru-guru perlu mengajar murid-murid seriti dan kena faham tentang hukum hakam fiqh. Bagi perempuan macam mana, bagi laki-laki macam mana, dia kena mandi wajib. Adapun Ustaz tanya pula, contoh mai satu ketika lagi, dia mai umur 15, 16 tak balik lagi Ustaz, mimpi tak mimpi juga. Maka pada waktu tu dia kena dah sampai cukup umur pun dia kena mandi wajib walaupun tak balik. Ustaz jenuh tunggu umur 40 pun tak balik lagi Ustaz. Kan? Insan macam tu. Kan? So kena mandi ikut sampai umur dia. Okey, listener sekalian, Ustaz rasa cukup sekadar itu. Kalau ada murid-murid, ada yang nak ni, kita ada berapa minit lagi. Para pelajar, murid ahli usrah, Wan Nakib ke? Wan Nakib, ada tak pengalaman solat lupa ambil wuduk, Wan Nakib? Ada siapa-siapa? Syarafana. Ramai alhamdulillah. Berapa orang yang ikuti kita dalam usrah pada hari ini, Ustazah hari ini? 44 orang. Alhamdulillah. Ustaz kalau perempuan, apa tu soalannya, Ustazah? Cik Ustaz, ada beberapa soalan juga.
Kalau tertidur, batal wuduk ke tak? Okey, kalau kita tertidur dalam keadaan duduk, kita duduk, papan bontot kita tu rapat ke lantai, kita duduk dalam keadaan bersila, walaupun kita tertidur, ianya tidak membatalkan wuduk. Contohnya kita dengar khutbah lah, dengar khutbah duduk bersila, tidak terangkat pun bontot kita tu, papan bontot kita tu, maka tidak terbatal. Walaupun tidur ustaz berdengkur bunyi bunyi punya kuat tadi. Satu masjid dengar suara dia berdengkur. Tapi papan bontot dia yakin tak terangkat tadi. Maka tidak terbatal wuduk. Adapun kalau dia tidur tadi, dia tertongging lah. Tertongging, angkat bontot tersongkur ke lantai. Maka terbatal lah wuduk dia kalau dia tidur dalam keadaan macam tu. Adapun kalau dia tidur dalam keadaan berbaring pula, tidur meniarap pula, tidur terlentang ke, macam tu semuanya ianya terbatal wuduk. Nah, ada lagi soalan Ustazah? Okay, ada lagi. Kalau dengan pakcik dan makcik, batal wuduk juga ke? Pakcik dan makcik adalah mak saudara lah. Okay, mak saudara kan? Mak saudara kita yang ada pertalian dengan mak kita, yang tu tak batal. Boleh faham kan? Mak saudara kita yang ada pertalian dengan ayah kita, tu tak batal. Tapi kalau mak saudara, dia kahwin dengan bapa saudara, tu orang lain lah. Kira orang lain. Tu yang tu batal. Dan tidak boleh disalam. Salam. Tak boleh salam pun. Dia sudut mahram. Tu kan waktu raya-raya kan. Kita kena faham lah. Mak saudara yang ada taliannya, tak apalah. Yang tak ada pertalian. Contohnya kan ada kan mak saudara, ayah saudara. Yang mak saudara ni memang kakak mak kita. Tu boleh. Okey, ada lagi? Ada siapa nak tanya lagi ke? Boleh terus tanya. Tak ada. Tak ada. Okey. Ada. Tak ada. Okay, jawab yang ada je. Yang tak ada tak perlu jawab. Tak ada. Seronok nak menjawab. Yang ada. Yang ada je jawab. Okey. Maksudnya tak ada lah tu. InsyaAllah kamu semua dah besar ni. Usrah ni adalah benda yang kita ada dalam usrah ni, ahli usrah sekalian. Kita belajar juga, kita nak tulis segala maklumat daripada usrah ni. Kemudian apa yang ada dalam usrah ni kita jadikan bukan sekadar apa yang kita belajar. Kita nak kongsi dengan adik-adik kita nak kongsi dengan ibu ayah kita nak berbincang dan benda ni secara usrah ni adalah benda yang hidup, yang hanya bukan sekadar habis dalam setengah jam ni saja, tapi kita nak berbincang, nak berbicara, nak mencari segala maklumat tu dalam tempoh seminggu, dan insya-Allah kita jumpa minggu depan lagi dalam tajuk yang lain, dan kita juga sentiasa ada input tambahan, dan kita juga nak sama-sama ada persoalan pun bagus dah. Kita dah simpan soalan-soalan yang nak ditanya, dan juga ataupun ada benda-benda perkara yang kita nak share bersama dalam usrah, boleh dikongsi insya-Allah ya. Subhanallah. Siapa pula bernasyid tu? Okey, baik, saya serah balik kepada Al-Fadilah Ustazah Ayuni. Silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan jazak ucapkan kepada Ustaz Abdul Kadir atas penyampaian yang telah disampaikan. InsyaAllah segala ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini terus kita amalkan, dan kita praktikkan. Nampak kata pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pokok yang tak berbuah. Tak ada apa-apa lah kan kalau kita tak buat. Ilmu yang kita dapat tu kalau kita tak amalkan, tak ada apa-apa. Okey, baik. Dan sedikit satu peringatan yang Ustazah nak pesankan, nak ingatkan kepada semua, panjang cuti 2 minggu ni, cuti sekolah 2 minggu ni,
tolong ulang kaji murajaah kamu punya hafazan. Sebabnya lepas daripada cuti sekolah 2 minggu ni akan terus ada ujian hafazan. Jadi cuti ni lancarkan semua sekali, murajaah semua sekali, semua yang kamu dah hafal. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Pastikan kamu jawab semua soalan yang penilai berikan nanti. Okay. Ustazah ini. Ya. Ya untuk hafal surah tu daripada surah An-Nas sampai surah yang sekarang saya hafal. Ya, daripada surah An-Nas sampai surah yang kamu hafal. Sekarang? Semua sekali. Ya, sekarang. Oh, okey. Soalan akan ditanya mana-mana ayat dan mana-mana surah yang kamu hafal. Jadi, duduk rumah, murajaah elok dan ulang kaji pelajaran. Okey, kita sampai sini sahaja surah kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada lepas pada cuti sekolah nanti. Kita tangguh surah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ayudi. Terima kasih Ustazah Ayudi. Terima kasih Ustaz Ade. Okay, tuan. Keluar dah. Bye. Okay, semua boleh keluar ya. Tapi saya tak nak keluar. Ya, tak nak keluar kenapa? Keluar. Okay. Sorry Ustazah, termasuk.